Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan menerangkan tentang kajian kes bertajuk isu transgender dan permasalahannya. Pertama sekali, seperti yang kita tahu, setiap individu kita bertindak, berfikir, mempunyai perasaan dan keterampilan yang berbeza. Definisi terhadap transgender ini merangkumi kepada dua jenis, iaitu pertama sekali translaki, iaitu mereka yang berubah daripada asalnya perempuan kepada lelaki, dan juga transpuan, iaitu mereka yang berubah daripada gender asalnya lelaki kepada perempuan. Pertama sekali kami ingin menerangkan tentang pendapat ulama terhadap isu ini. Jadi kami mengambil pendapat Syekh Said Sabiq yang menyatakan bahawa homoseksual ialah merupakan jenayah yang besar dan perbuatan yang keji serta berlawanan fitrah manusia, agama dan kehidupan dunia sendiri. Apa kaitannya homoseksual dan juga transgender? Jadi seperti yang kita maklum, transgender adalah sebahagian daripada golongan yang sama di bawah golongan homoseksual, iaitu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Secara lebih mendalam, seperti kita tahu, transgender ini mereka cenderung untuk berhubungan dengan jantina asal mereka. Contohnya transpuan, iaitu mereka yang daripada lelaki menjadi perempuan. Apabila mereka menjadi transgender, mereka akan lebih cenderung untuk berhubungan dengan mereka yang lelaki juga. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan homoseksual dan itu adalah isu yang akan dibincangkan pada hari ini. Allah SWT juga telah memberikan pengajaran kepada umat yang terdahulu melalui kisah kaum Nabi Lut AS akibat perbuatan mereka yang melakukan perbuatan keji ini, iaitu perbuatan homoseksual itu. Syekh Al-Alamai Muhammad bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi juga telah berpendapat bahawa melalui terjemahannya, iaitu dalam kitab Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimah, kitab itu diterjemahkan oleh para imam mazhab. Dan para imam mazhab ini bersepakat bahawa hukum homoseks adalah haram dan ini juga adalah jenayah yang besar. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mereka menyatakan bahawa pelaku kesalahan ini wajib dikenakan had. Manakala bagi mazhab Hanafi pula, mereka menyatakan bahawa pelaku akan ditakzir pada pertama kali jenayah dilakukan, dan apabila jenayah terus berulang, maka pelakunya wajib dibunuh. Jadi seperti daripada apa yang kita dapat lihat daripada pendapat-pendapat ulama ini, jelas dan nyata bahawa perlakuan homoseks dan juga transgender ini adalah haram dan juga dimurkai oleh Allah SWT kerana ianya melawan fitrah manusia dan agama sendiri. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis dan dalil yang dikeluarkan bagi menjelaskan hukum yang berkaitan tentang isu transgender ini. Antaranya adalah hadis yang bermaksud Rasulullah SAW melaknat golongan lelaki yang menyerupai wanita dan perempuan yang menyerupai lelaki. Hadis ini dia memberi maksud bahawa Nabi SAW melaknat golongan transgender sama ada lelaki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Ia merujuk kepada sesiapa sahaja yang mengubah dirinya menyerupai jantina yang berlawanan dengannya, sama ada dari segi pakaian atau rupa bentuk badan, sehingga menonjolkan dirinya adalah jantina yang sebaliknya. Contohnya golongan maknya tomboy dan bengkik. Golongan ini juga ia diberi peringatan melalui kisah kaum Nabi Nuh yang dilaknat kerana mengabaikan ajaran supaya meninggalkan gaya hidup sengsang ini. Antara darinya adalah yang bermaksud, dan ingatlah kisah Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Perkataan fahisyah ditafsirkan pada sebagai homoseksual berdasarkan pada tafsir Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 80 dan juga ditafsirkan pada ayat yang berikutnya, iaitu surah Al-A'raf ayat 81, di mana terjemahannya berbunyi, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki yang melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini ialah kamu yang melampaui batas. Ayat ini menerangkan tentang perbuatan yang keji itu, yang melampias nafsu kepada jantina yang sama dengannya. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia juga membincangkan tentang isu yang berkaitan tentang pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya. Antara isu yang dibincangkan adalah
Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Fatwa ini dijelaskan berdasarkan perbuatan menukar jantina sama ada dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya akan menyebabkan implikasi hukum dari segi syarak berkaitan perkahwinan, perwalian, ibadat, kematian dan hal-hal berkaitan. Kerana perbuatan menukar jantina tersebut adalah jelas dilarang dan hukumnya haram oleh agama Islam. Seterusnya ialah dalil-dalil yang berkaitan dengan transgender. Yang pertama, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136 yang bermaksud tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, kita yang telah diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya serta kitab-kitabnya, maka orang itu telah tersesat jauh. Selain itu, Allah juga telah berpesan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahawa mengatakan seorang lelaki hendaklah sentiasa memperbaiki dirinya. Selain itu, dia hendaklah sentiasa mengingatkan ahli keluarganya dengan mengajarkan hukum hakam, dengan menjauhi maksiat serta dosa dan pahala, seperti seorang pemimpin mengajar orang bawahannya. Baiklah, seterusnya ialah langkah-langkah pencegahan transgender. Yang pertama ialah tidak memandang rendah kepada golongan seperti ini, kerana semakin kita jauhkan diri kita daripada mereka, semakin kita sisihkan diri kita daripada mereka, semakin itu juga mereka akan jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebaliknya, cubalah kita dekatkan diri kita dengan mereka dan tarik mereka perlahan untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Yang kedua, menyekat segala bahan ataupun sumber mengenai transgender, kerana jika remaja-remaja sekarang mendapat bahan ataupun sumber mengenai transgender, berkemungkinan besar mereka akan terpedaya atau terpengaruh dengan budaya-budaya seperti ini.